Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera Malaysia hari ini, edisi 27 November 2020 bersamaan dengan 11 Rabiul Akhir 1442 Hijrah. Apa khabar semua? Anda bertemu dengan kami, saya Sofia Nur Sodehatun. Dan saya Marsila Hassan. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum Sofia. Okey, hari ini pastinya kita akan membincangkan pelbagai topik-topik menarik untuk anda semua dan antaranya hari ini kita akan bercakap, memperincikan tentang kualiti ataupun harga murah. Betul. Kalau kita cakap pasal makanan kan kadang-kadang orang terfikir, okey, kita ni nak pilih makanan yang berkualiti ataupun kita nak pilih kepada harga yang murah. Apa soalannya? Sebab sekarang ni kita difahamkan wilayah bebas berniaga telah pun akan mula beroperasi dan pastinya kita akan melihat begitu ramai peningkatan mereka yang mungkin menyediakan makanan dan sebagainya. Betul? Jadi itulah dia, kalau kita melakukan sebuah perusahaan itu, adakah kita sebenar-benarnya jujur untuk memberikan khidmat, makanan, servis yang terbaik ataupun kita sekadar untuk mengaut keuntungan saja. Jadi kita ingin meletakkan mindset fikiran kita sebenarnya. Kita membuat tujuan untuk menjual ni, apa tujuan kita sebenarnya? Betul, jangan kerana inisiatif yang diberikan ini kita mengambil kesempatan di atas inisiatif yang diberikan. Baik, dan kita sebenarnya nak tanya jugalah pada rakan kita, kawan kita seorang tu. Assalamualaikum Nik. Hai, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Sofia dan juga Marsila. Terima kasih. Selamat pagi semua kepada mereka yang baru saja bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Saya sangat tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Sofia setelah tadi berkaitan dengan pertambahan mereka yang berniaga. Bukan hanya kerana wilayah bebas berniaga, tapi mungkin kerana dengan cabaran kehidupan sekarang, dengan apa sahaja krisis ekonomi ataupun kesihatan sedang melanda, ramai sekali yang mengambil inisiatif untuk menjadi peniaga segera. Betul. Dengan ada sedikit pengetahuan berkenaan dengan makanan ataupun menu-menu yang ingin disajikan atau apa sahaja yang boleh dijual pada ketika ini, termasuk diri sendiri juga mungkin. Tapi ini menjadi satu inisiatif untuk survival kehidupan itu dari sehari ke sehari. Jadi sangat menarik untuk kita perkatakan berkaitan dengan sama ada kita ni ingin menjual suatu makanan perniagaan itu hanya untuk mendapatkan keuntungan untuk kelangsungan kehidupan, tapi dalam masa yang sama kita perlu memikirkan juga tentang pembeli yang membeli ini untuk makan makanan yang kita beli itu kan. Bukan hanya kita beli pun bukan hanya sekadar untuk membantu, tapi juga untuk kita makan makanan yang dibeli itu. Jadi kualiti yang ditetapkan itu juga saya kira perlu seiring lah, sangat perlu seiring dengan harga yang ditawarkan. Dan ini mungkin semalam juga saya sempat berkongsi di media sosial saya di Twitter. Sebab di kawasan perumahan saya itu, betul-betul di depan luar kawasan rumah je memang ada ramai yang berniaga setiap hari, penjaja setiap petang, dan dia dah ibarat seperti pasar malam tetapi waktu petang. Dan memang kalau dulu memang agak tidak teratur kedudukannya. Ini yang saya kongsikan, tidak teratur kedudukannya, tapi atas inisiatif pihak berkuasa tempatan MBSA, mereka telah meletakkan mereka di satu kawasan yang selari. Maksudnya sepanjang jalan kaki tu memang itulah. Ya, memang sangat panjang. Saya kira 1 kilometer juga jaraknya. Jadi berpuluh-puluh peniaga, dan apa yang saya ingin cuba sampaikan adalah mungkin ini waktu untuk kita juga membantu mereka, tapi dalam masa yang sama kita juga mengingatkan mereka bahawa kualiti makanan itu juga perlu dijagalah. Betul. Dan saya setuju sebab di rumah saya juga begitu juga tahu situasinya berhampiran dengan stadium bola sepak Ceras. Okey, dekat situ ada 1 kaki 5. Banyak sendiri beberapa meter di situ ada ramailah peniaga-peniaga kecil ini berniaga. Dan makanan yang dijual hampir sama. Dan kita sebagai pembeli juga kita perlu memilihlah mana satu makanan yang berkualiti sebab harga makanannya sama dan harganya berbeza-beza. Jadi kita sebagai pembeli sebenarnya yang perlu bijak untuk memilih makanan mana yang perlu kita beli. Dan kalau kita nak mulakan satu bisnes ke berjaya dan sebagainya, janganlah kita saja nak pilih sesuatu perusahaan yang telah pun ada. Kenapa kita mewujudkan persaingan dan sebagainya. Jadi kita boleh lebih kreatif untuk mencari apakah antara yang lain yang boleh dilakukan juga. Bukan itu saja, saya nak tekankan masa awal PKP dulu, kita difahamkan kita dapat satu kes. Kan masa PKP awalnya semua terjejas, semua ada kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Ada yang selalu kes ni menjual kek dari rumah. Dia disebabkan itu, rentetan itu, seramai lebih 70 orang mengalami masalah keracunan makanan. Jadi kita nak menekankan di sini bukan sekadar kita cakap tentang harga, sedap ke, kualiti pakai organik ke tak organik ke, tetapi kebersihan itu. Kerana kita macam susah sikit nak pantau kan, semakin lama semakin ramai yang menjual makanan. Jadi bagaimana mereka sebenarnya menyaring setiap seorang ini, adakah mereka betul-betul menjaga aspek kebersihan yang boleh mendatangkan kemudaratan terhadap kita. Betul, bagaimana penyediaan makan yang dilakukan kerana kebanyakan peniaga sekarang ni memang ramai kan, kita tahu peniaga menjual secara online, jual makanan secara online. Jadi penyediaan makanan tu bagaimana? Adakah bersih? Adakah mematuhi segala SOP penyediaan makanan yang
sebetulnya dan sebagainya. Dan kualiti. Kalau kita sebut pasal kualiti, tak semestinya orang kata kalau pakai barang yang premium ni makanan kita berkualiti. Tak semestinya. Kadang-kadang kita pakai barang murah pun tapi dengan cara penyediaan yang betul, skill yang betul kan. Itu kualiti yang penting tahu sebenarnya. Ya, saya rasa Masila memang orang yang paling tepat berbicara mengenai perkara itu. Kaitan dengan barang yang premium berkualiti, sebab Masila juga antara yang kerap menggunakan itu. Dan saya nak tambah sedikit ni berkaitan dengan tanggungjawab kita kalau kita nak berniaga. Mungkin kalau di kedai ataupun di tepi jalan tu kita boleh nampak mereka menyediakan makanan bagaimana. Tapi kalau di rumah tu, penyediaan di rumah tu, saya kira tanggungjawab kendiri adalah untuk sekurang-kurangnya mengambil suntikan typhoid. Betul. Dalam memastikan bahawa ianya boleh menjadi satu aspek keselamatan. Kita akan berbicara dengan berlanjut berkaitan dengan kualiti dan juga harga murah ini, dan juga bagaimana sebenarnya peniaga-peniaga terbaru ni yang muncul ini ketika wabak pandemik ini juga akan dibicarakan bersama dengan seorang figura terkenal masakan dan juga makanan tanah air. Berbicara dengan lebih lanjut mungkin boleh dapatkan juga tips-tips yang berkaitan. Tapi sekarang kita ingin tinjau perkembangan di tajuk utama akhbar pilihan. Silakan. Saya mulakan dulu di berita harian berkenaan dengan Belanjawan 2021 diluluskan semalam. Dikatakan di sini selepas 2 minggu dibahas, 4 hari penggulungan oleh semua kementerian, rang undang-undang RUU Pembegalan 2021 diluluskan di peringkat dasar dan diluluskan dengan sokongan suara majoriti ahli parlimen selepas permohonan beberapa ahli parlimen untuk undi belah bagi tidak berjaya apabila hanya 13 ahli parlimen yang bangun kurang daripada 15 yang diperlukan. Kita dapat menyaksikannya semalam Masila agak kecoh di situ, tapi alhamdulillah diluluskan dan penambahbaikan dan tambahan telah pun diumumkan juga, di antaranya seperti dititipkan di halaman ketiga, keempat dan kelima, lanjutan moratorium bagi B40 peniaga kecil dan mikro dan juga golongan M40 yang hanya perlu untuk mengisytiharkan saja, tidak perlu dokumentasi. Dan seterusnya sudah tentu terdapatnya peruntukan petugas barisan hadapan, perluasan bantuan sekali bayar RM300 selain kaki tangan KKM, dan juga apa yang boleh dikongsikan di sini adalah potongan cukai pengurangan sewa. Ini bagi pengusaha PKS di mana lanjutan potongan cukai khas ini untuk mengurangkan sewa premis sehingga Mac 2021. Jadi kita melihat satu rangkuman Belanjawan 2021 yang agak kata bagus, sangat inklusif dari segala aspek untuk menyantuni setiap golongan lah. Kita melihat ini antara yang betul-betul diraikan. Ada juga di antara rakyat yang mengatakan bahawa Belanjawan 2021 ini banyak membantu mereka. Setiap lapisan masyarakat itu ada kebaikan untuk mereka lah daripada 20 Belanjawan ini. Jadi kita raikan. Hari ini juga kita akan berbincang dengan seorang pakar, seorang pensyarah dari Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia, di mana kita akan melihat bagaimana pasca undi Belanjawan ini akan memberikan kesan kepada kita dan meninjau pula lah bagaimana mungkin sedikit sebanyak pergerakan politik. Difahamkan Isnin nanti akan ada lagi satu pengundian. Apakah kesudahannya sebenarnya? Betul, kita perlu memahami bahawa ada proses yang lebih mendalam berkaitan dengan untuk meluluskan belanjawan. Setiap tahun itu ada proses. Ini baru proses yang pertama diluluskan dari sudut dasar. Selepas ini akan ada perbahasan dari sudut setiap kementerian dan selepas itu akan ada bacaan yang ketiga. Akan diperhalusi nanti bersama dengan Sofia dan Masila, silakan. Seterusnya di NST, Nation records 2,555 recoveries. Malaysia recorded its highest number of COVID-19 recoveries yesterday with 2,555, bringing the total number of patients recovered from the virus to 49,056 or 80.7%. Ini mencatatkan semalam kes sembuh terbaru COVID-19 di Malaysia direkodkan paling tinggi, iaitu sebanyak 2,555 kes, di mana di sini juga katanya Sabah recorded the highest number of cases at 326 or 34.9%, followed by Selangor and Negeri Sembilan. Dicakapkan juga di sini di mana Sabah mencatatkan kes bilangan positif tertinggi semalam, iaitu sebanyak 326, dan diikuti Selangor sebanyak 161 dan juga Negeri Sembilan sebanyak 158 kes. Dan kita tahu semenjak gelombang ketiga berlaku, pertambahan kes positif yang dicatatkan adalah sebanyak 50,533 kes. Itu sebelum 20 September, dan semalam secara keseluruhannya jika anda boleh lihat di kaca TV sekarang, sebanyak 60,752 kes COVID-19 dicatatkan keseluruhan, di mana semalam 935 kes positif dilaporkan. Ini yang saya katakan tadi, 2,555
kes sembuh tertinggi dicatatkan. Alhamdulillah. Dan kita harap peningkatan kes sembuh ini akan berterusan, dan di sini adalah bilangan kes sembuh mengikut negeri. Okey, ada Kedah, Pulau Pinang, Perak dan sebagainya, dan juga semalam dicatatkan sebanyak 3 kematian, semuanya di Sabah, dan menjadikan jumlah keseluruhan kematian adalah sebanyak 348 kes kematian. Dan kita juga semalam terdapat pertambahan 6 kluster baru, antaranya kluster Bot Biru, kluster Blok 31, kluster Gemilang, kluster Tapak Bina Sungai Udang. Ini adalah melibatkan pekerja-pekerja sebuah tapak pembinaan dalam daerah Kepung di wilayah Persekutuan dan Kuala Lumpur, dan juga kluster Cengal, dan seterusnya kluster Damar Laut, kan. Okey, itu adalah kluster-kluster baru yang anda boleh lihat. Alhamdulillah, kita seronoklah melihat perubahan sedikit 4 angka kepada kes 3 berbanding dengan positif kes baru, kan. Jadi alhamdulillah, kita harapkan agar ini memberi sedikit inspirasi supaya kita terus menjaga diri kita dan sesama sendiri. Perkongsian seterusnya bersama dengan Hanif. Ini di Harian Metro. Saya ingin kongsikan di laman surat belakangnya. Ini berkaitan dengan apa yang sedang dilalui oleh seluruh peminat bola sepak dan juga saya kira seluruh peminat sukan secara umumnya berkaitan dengan pemergian legenda bola sepak dunia Argentina dan juga pasukan Napoli, pasukan antara pasukan yang pernah bermain oleh Diego Armando Maradona ini. Dan ada beberapa perkongsian yang sangat menarik hati, terutamanya daripada bekas-bekas pemain yang pernah beraksi bersama dengan legenda bola sepak ini. Tapi antaranya yang juga turut dikongsikan adalah bagaimana perkongsian pemain-pemain legenda Malaysia, tiada kira lah sama ada pegawai ataupun pemain sendiri yang pernah beraksi bersama dengan Diego Maradona. Ini perkongsian daripada Datuk Santokh Singh berkaitan dengan kelincahan licik macam belut. Itu yang dikongsikan oleh pengalaman ketika berdepan dengan Maradona, boleh dibacakan di halaman secara penuh di muka surat 54 dan 55, mengatakan bahawa tidak mudah untuk menjaga Maradona. Pernah beraksi ketika legenda ini datang ke Malaysia untuk berdepan dengan pilihan Selangor, dan antara gambar yang kerap dikongsikan juga di media sosial dan juga di media mainstream, saya percaya, adalah berkaitan dengan gambar perkongsian legenda Malaysia, Datuk Mohtar Dahari, ini dia yang kecil tu, bersama dengan Diego Maradona di Malaysia pada 14 Januari 1982. Ketika itu Boca Juniors, pasukan yang diwakili oleh Diego Maradona ini, berdepan dengan pasukan pilihan Selangor yang diketuai oleh Datuk Mohtar Dahari. Jadi kedua-duanya pernah bertemu, kedua-duanya pernah mengagumi, tapi antara petikan yang saya kagum ketika membaca adalah ketika itu Diego Maradona ini belum lagi menjadi superstar seperti yang kita kenal. Jadi pada ketika itu dia baru nak mencipta nama dan berdepan dengan Datuk Mohtar Dahari, antara figura terhebat bola sepak Asia pada ketika itu. Jadi memang seakan satu pertukaran yang berbeza dan mereka ini mengagumi antara satu sama lain. Jadi ini memang satu kehilangan, kerana kalau kita tengok pun di media sosial sekalipun memang satu cara untuk mengingati pemergian Diego Maradona ini. Satu bandar di Napoli, di Buenos Aires, di Argentina juga bertukar warnanya hanya untuk mengagumi kehebatan. Dan antara yang dipetik daripada dikatakan adalah berkaitan dengan dia bermain bola untuk menggembirakan orang. Jadi itu mungkin satu kepuasan yang hanya difahami oleh mereka yang berada di atas padang. Maafkan saya memang sangat teruja untuk berkongsi. Saya pun teruja mendengar sebenarnya. Ya. Baik. Tapi itu antara yang dikongsikan di Harian Metro lah, pada pagi ini. Boleh dapatkan ketiga-tiga surat khabar yang telah pun kami bentangkan pada pagi ini. Dan kita ingin berkongsi juga, ini berkaitan dengan banjir yang sedang melanda beberapa buah negeri pada ketika ini. Masih lagi ada amaran zon kuning yang dikeluarkan oleh pihak Jabatan Meteorologi, tapi kita telah mendapatkan perkongsian daripada pihak berwajib. Kita juga mendapatkan perkongsian berkaitan dengan pihak daripada Jabatan Kebajikan dan juga perkembangan daripada pihak Jabatan Bomba, Jabatan Polis dan pihak penguatkuasa tentang apa yang dilakukan. Jadi saya kira ini merangkumi semua aspek, dan mungkin ini juga antara langkah berjaga-jaga awal yang dilakukan untuk memastikan penduduk yang terkesan bersedia dengan banjir yang melanda pada ketika ini, kan? So tentunya pelbagai langkah perlu dilaksanakan. Kita dah boleh menjangka bagaimana melihat perubahan cuaca yang mendadak monsun timur laut ini. Jadi kita berharap agar semua frontliners kita, terutama sekali bagi mereka di kawasan-kawasan yang cukup tinggi, ialah kebolehan untuk banjir ini, untuk bersiap siaga, termasuklah rakyat di sana juga. Ya. Okey, kita nak dapatkan satu lagi perkongsian. Ini berkaitan dengan bantuan kepada mangsa banjir di utara tanah air, di Kedah, dan untuk itu kita mendapatkan Saudara Muhammad Azrul Muhammad Razak, pengerusi Food Bank Kindness Malaysia, melalui panggilan video pada pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Azrul.
Ya, kita agak sedikit mengalami masalah teknikal tapi akan cuba dapatkan sekali lagi. Ini berkaitan dengan inisiatif sebuah NGO ini iaitu Food Bank Kindness Malaysia yang sedang dalam usaha untuk mengumpul dana dan mendapatkan bantuan untuk diberikan kepada mereka yang terjejas secara langsung. Jadi kalau kita saksikan di media sosial mereka di Facebook, Food Bank Kindness Malaysia ini juga mereka sedang sangat giat untuk mendapatkan bantuan-bantuan yang sangat spesifik untuk diberikan. Jadi mungkin kalau dah bersedia kita ingin cuba dapatkan sekali lagi Cik Muhammad Azrul ni tapi masih lagi sedang. Saya tertarik sebab ada macam projek, ada projek kicap. Kalau anda melihat dia macam khusus. Saya pun tak pernah terfikir untuk memberikan projek spesifik kicap sebagai terutama. seorang yang suka membuat kerja sukarelawan kan. Sedikitlah. Ya, saya melihat projek itu macam spesifik. Jadi macam boleh memberikan sedikit sebanyak bantuan yang lebih spesifik bagi golongan-golongan. Macam kita terus beri wang tapi ini makanan yang boleh terus digunakan oleh mereka. Betul. Dan kicap tu mungkin boleh mengembirakan penerimanya. Jadi kita ingin bersama dengan saudara Muhammad Azrul sekali lagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, yang pertamanya terima kasih kerana sudi bersama dengan kami Nun jauh di Alustar Kedah. Mungkin boleh kongsikan juga tentang apa yang sedang diusahakan oleh pihak Food Bank Kindness Malaysia ini pada ketika kita berhadapan dengan satu lagi cabaran berkaitan dengan banjir pada ketika ini. Silakan. Okey, seperti mana kita sedia maklum, menangkan sekarang ni kita di Malaysia sedang berperang dengan wabak COVID-19. Kita juga sekarang ni mengalami musim hujan yang agak teruk lah dan mengakibatkan banjir besar. And then, seperti mana kita tahu, dalam masa ni adalah masa yang agak kritikal lah sebab kebanyakan golongan terutamanya yang miskin, yang kurang berpendapatan biasanya akan hadapi masalah terputus bekalan makanan lah. So, jadi kami di Food Bank Kindness Malaysia kita cubalah berusaha sedaya mungkin untuk membantu golongan-golongan yang memerlukan ni agar bekalan makanan sentiasa cukup lah untuk golongan yang memerlukan ni. Ya, bagaimana mekanisme di dalam memberikan bantuan itu? Sebab kita percaya ini adalah satu collective effort, satu bantuan secara kolektifnya. Jadi apa yang dilakukan, siapa yang pemberinya, bagaimana memberikan sumbangan kepada mereka yang terjejas ini? Okey, biasanya kita akan buat crowdfunding lah. Kita akan buat crowdfunding and then biasanya golongan-golongan yang mana yang tidak terjejas tu akan memberi sumbangan lah kepada kita. Dan daripada sumbangan orang ramai, kita akan buat agihan lah kepada terutamanya kawasan-kawasan yang terlibat dengan banjir dan kawasan-kawasan yang terjejas dengan mana bencana lah. Dan setakat ini bantuan yang diberikan dah merangkumi berapa ramai penduduk ataupun keluarga yang telah pun dicapai pada ketika ini? Okey, pada ketika ini kita dah cover di sekitar Kedah dan Perlis. Ada juga beberapa tempat di Pulau Pinang. Okey, dan dah hampir boleh kita katakan lebih daripada 10,000 keluarga dah lah yang telah menerima bantuan daripada Food Bank Kindness Malaysia ni. Wow, agak menyeluruh ke bantuan yang diberikan. Cik Azrul mungkin antara bersama dengan rakan-rakan sukarelawan turun sendiri ke kawasan yang terjejas. Mungkin boleh kongsikan tentang bagaimana tahap terjejas ni kawasan-kawasan yang pergi ni. Adakah ianya sesuatu yang perlu dirisaukan atau adakah masih lagi dalam keadaan terkawal dan melihat kepada tahap kesihatan penduduk itu sendiri? Okey, sebenarnya kalau ikutkan situasi semasa pada hari ini, sebenarnya keadaan sangat amat membimbangkan lah. Di mana bila mana dengan penduduk yang terjejas pendapatan akibat tidak dapat bekerja, sebabkan COVID, and then tiba-tiba hujan lebat, banjir, mereka juga tak dapat contohnya keluar untuk menoreh getah, keluar untuk bekerja, untuk berniaga, and then bila situasi yang macam tu, dia keadaan golongan susah ni dia akan bertambah-tambah susah. Alright, and then bantuan permohonan untuk bantuan makanan juga semakin bertambahlah setiap hari. Jadi kita dekat Food Bank Kindness Malaysia juga terpaksa orang cakap mempertingkatkan kita punya bantuan lah kepada golongan-golongan ni. Ya, dan kita nampak juga antara inisiatif yang dilakukan adalah berkenaan dengan inisiatif sumbangan kicap kepada keluarga dan juga beberapa food bank ataupun food box yang telah pun diberikan itu juga. Mungkin secara terakhirnya bagaimana untuk orang ramai yang berminat untuk turut memberikan bantuan dan adakah kempen ini masih lagi dijalankan?
Ya, kempen ini masih dijalankan. Sebenarnya projek kicap ni kita jalankan kita dengan kerjasama beberapa NGO termasuk Humanity dan beberapa NGO lain lah. Kita sediakan berubuk rezeki di beberapa lokasi, sekolah dan masjid untuk golongan-golongan yang seperti sukalan makanan yang mana dia orang boleh datang ke masjid ataupun di sekolah-sekolah untuk kita buat agihan lah. Okey, jadi sebarang jika ada terdapat sebarang sumbangan boleh terus menghubungi kami di Kindness Malaysia melalui Facebook, Instagram atau Twitter ataupun boleh kontak kita teruslah melalui email Kindness Malaysia. Okey. Okey, Cik Azrul, semoga berjaya kita ucapkan. Saya nampak gambar van tu tadi. Adakah van tu yang sama yang hadir ke Seri Pentas tempoh hari? Ya, betul. Yang kita jadikan sebagai van gelandangan. Van tu kita jadikan dua fungsi lah, multi-function. Dia sama ada untuk gelandangan dan untuk juga kita hantar bantuan dalam makanan lah. Betul, dah siap sepenuhnya saya rasa dengan logo yang ada. Tahniah kita ucapkan, semoga terus berjaya dan berjaya lagi untuk mencapai lebih ramai orang untuk dibantu pada ketika dan saat yang memerlukan ini. Terima kasih banyak Cik Azrul. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia Encik Muhammad Azrul Muhammad Razak, pengerusi Food Bank Kindness Malaysia yang sempat berkongsi juga berkaitan dengan inisiatif yang dilakukan dalam membantu. Ialah sebab dalam era pandemik COVID ini juga ada cabaran-cabaran lain selain daripada cabaran ekonomi, cabaran banjir juga sedang dihadapi di beberapa kawasan. Okey, kita nak teruskan perkongsian dan kita ingin kongsikan terlebih dahulu ini berkaitan dengan ucapan penggulungan yang berhormat Menteri Kewangan semalam berkaitan dengan bagaimana ingin memohon ataupun undian Belanjawan 2021 yang telah pun berlangsung pada petang semalam. Kita recap seketika sebelum kita teruskan kepada perbincangannya seterusnya. Silakan. Sementara itu, di luar sana adalah pemilik sebenar belanjawan ini. Satu daripada iaitu jutaan rakyat kita yang saban hari menunggu, resah menanti bilakah belanjawan ini akan diturunkan kepada mereka. Maka pada petang ini saya mohon kepada ahli-ahli Dewan, jadikanlah perkhabaran dari Parlimen petang ini satu perkhabaran yang penuh dengan kebaikan dan berita yang menggembirakan buat semua lapisan rakyat seluruh negara. Pada petang ini, jadikanlah Dewan ini sebagai saksi bahawa kita semua dapat berdamai walaupun seketika, berjabat tangan demi melindungi masa depan rakyat dan negara. Jadikanlah Dewan Mulia ini bergema-gema dengan suara kita, sehati senada memberi sokongan padu menjadikan satu kebenaran, satu realiti. Jadikanlah Dewan ini tanda perjuangan kita bersama untuk membina politik lah. Tak baik ceramah lah, diamlah. Lalu melintang patah dan kita payah ceramah politik lah selagi ekonomi belum pulih seperti sedia kala. Itulah tadi anda dapat saksikan kehangatan penggulungan Belanjawan 2021 oleh Menteri Kewangan dan kita melihat di sini ya memang lulus Belanjawan 2021 tapi kita akan melihat dan meninjau bagaimana pula daripada segi politiknya, segi kelangsungan belanjawan selepas ini dengan sokongan yang telah pun bersetuju untuk meluluskan Belanjawan 2021 ini. Dan untuk berbincang keadaan pasca undi belanjawan, kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Anwar Shahbali Muhammad, pensyarah kanan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Prof. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Baik, Prof, kita mulakan dulu. Kita fahamkan kelulusan ini membolehkan kerajaan untuk menggunakan dana daripada kumpulan wang disatukan untuk perbelanjaan negara tahun depan dan sebanyak 322.5 bilion ringgit akan kita lihat dalam Belanjawan 2021 ini untuk diperuntukkan untuk semua segala aspek pembangunan ekonomi negara. Jadi dari aspek ini adakah Profesor melihat cadangan yang diusulkan menerusi Belanjawan 2021 ini bersifat inklusif untuk rakyat dan berpaksikan pembangunan ekonomi negara? Doktor. Okey, terima kasih Sofia. Kalau kita soroti semula apa yang berlaku semalam, so kurang lebih daripada pembentangan belanjawan pada 6 November yang lalu. Maka sesi penggulungan yang berlaku semalam tu adalah satu perkara yang amat ditunggu-tunggu oleh rakyat. So ramai yang berdebar semalam sebenarnya Sofia menanti sama ada belanjawan diluluskan di peringkat dasar ataupun tidaklah. Dan juga alhamdulillah semalam belanjawan telah diluluskan di peringkat dasar. Di peringkat dasar. Dan seterusnya apa yang akan berlaku seterusnya adalah mulai daripada Isnin minggu depan selama 10 hari akan berlaku perbahasan dan perincian kepada
belanjawan yang telah diluluskan secara dasar di peringkat jawatan kuasa. Baik. So itu proses yang seterusnya. Cuma persoalan tadi, adakah belanjawan inklusif ataupun tidak? Okey, kalau kita dapati Sofia, semua belanjawan yang berlaku sebelum ini semuanya mempunyai kelebihan dan kekuatan dan kelemahan masing-masing. Cuma tinggal lagi dalam belanjawan ni yang amat menarik, ada dua perkara yang menarik saya nampak semalam. Dua perkara. Dua perkara yang saya nampak menarik. Pertamanya, boleh diketepikan perbezaan politik untuk sementara. Menunjukkan ahli parlimen semalam matang dalam membuat keputusan, majoritinya matang dalam membuat keputusan untuk meluluskan belanjawan di peringkat dasar, majoritinya. Walaupun ada 13 ahli parlimen yang ingin diadakan undi belah bagi, namun akhirnya dia tidak cukup 15 untuk membolehkan berlakunya undi belah bagi, maka belanjawan tersebut diluluskan peringkat dasar. Yang kedua yang saya boleh kongsi sini, amat jarang berlakunya pindaan daripada pembentangan belanjawan pada 6 November. Baik. So apa yang berlaku semalam, ada beberapa pindaan ataupun penambahbaikan yang dibuat. Yang saya boleh kongsi di sini sekurang-kurangnya ada 3. Itu sesuatu yang luar biasa ya, Doktor? Baik. Sesuatu yang luar biasa sebab pada banyak ketika pada acap kali pembentangan tu tidak dibuat perubahan dan diluluskan di peringkat dasar. Di peringkat dasar diluluskan. Tapi ini antara julung kali juga yang saya boleh lihat di sini bahawa berlakunya apa yang jarang berlaku sebelum ini, iaitu perubahan di kolam konteks penggulungan di mana Menteri Kewangan mengambil kira semua pandangan daripada ahli parlimen kerajaan, pembangkang, agensi-agensi kerajaan, NGO dan sebagainya, dan juga rakyat sebenarnya. Dan beliau juga menyebut dalam mengambil kira juga pandangan rakyat itu, terutamanya dalam dua perkara itu tersebut. Yang pertama, KWSP. Memang inilah dia perkara yang dibangkitkan atau diketengahkan oleh ramai lapisan masyarakat di mana terdapat keperluan untuk melihat semula. Yang kedua adalah moratorium. Dua benda ni saya akan cerita, Sofia, sebentar lagi. Tapi bagi saya, belanjawan yang dibentangkan semalam unik sebab belanjawan itu ada pindaan mengambil kira inclusivity itu, mengambil kira semua lapisan masyarakat dan juga komen-komen daripada rakyat, dan Menteri Kewangan membuat perubahan dari segi belanjawan yang dibentangkan pada awal hari itu. Walaupun dengan pindaan itu, Doktor, kita juga melihat antara cabaran kerajaan juga adalah untuk mendapatkan majoriti semalam. Dan kita melihat majoritinya ia bersetuju dengan kelulusan tersebut. Dan so tentunya kita menyaksikan seperti tadi, terdapatnya tentangan dan juga kritikan yang hebat juga kita saksikan. Adakah itu menunjukkan sebarang perkara apa yang perlu kita halusi juga, kerana ada suara-suara yang mungkin mempersoalkan berkenaan dengan dana negara dan sebagainya. Sekiranya katakan mungkin dana negara kekurangan, adakah kita masih berupaya untuk melalui hari-hari yang akan datang? Adakah itu menjadi satu kerisauan di sini, Doktor? Okey, kalau kita lihat konteks apa yang berlaku dari segi politiknya sendiri, kita dapati bahawa ia selepas daripada pilihan raya umum ke-14 ni, kita dapati berlaku senario yang belum pernah berlaku sebelum ni. Iaitu tidak ada mana-mana satu parti politik pun di Malaysia yang mempunyai separuh daripada majoriti mudah. Majoriti mudah lah 112, cuma semalam bukan 112 sebab ada dua parlimen yang kosong. Kekosongan dua parlimen, iaitu Parlimen Batu Sapi dan juga Parlimen Gerik. Kedua-duanya ahli parlimen telah meninggal dunia. So, semalam ada 220. So kalau in konteks 222 itu ada 112. Yang paling tinggi di dalam kerajaan hanya 38 kerusi saja, iaitu UMNO. Yang paling tinggi di dalam pembangkang adalah 42 kerusi DAP. Tidak ada separuh pun, iaitu 56 kerusi yang ada, tak sampai separuh pun daripada 112. Jadi menunjukkan dekat situ perbahasan semalam ataupun perbincangan semalam, pengundian semalam menjadi begitu menarik. Disebabkan tidak ada mana-mana satu parti politik yang dominan sebagaimana yang berlaku pada sebelum PRU ke-14. Namun sebagaimana saya sebut tadi, bahawa perbezaan pendapat boleh diketepikan politik itu sendiri untuk kepentingan rakyat. Yang kedua, bajet tahun ini agak luar biasa kerana yang tertinggi dalam sejarah, 322.5 bilion. Ada yang berkata bahawa bagaimana untuk sebab hasil kerajaan berkurangan. Kalau kita ambil kira beberapa data tu saya boleh kongsi di sini. Tahun lepas kita ada hasil cukai, contohnya saya ambil cukai daripada LHDN 149 bilion. Pada tahun ini dijangkakan awal tahun unjurannya 150 bilion, tetapi pada ketika ini dijangkakan 100 bilion, berlaku pengurangan hampir sekitar 50 bilion. Mana hasil berkurangan. Sama juga dari segi hasil daripada minyak itu sendiri, daripada Petronas pun berkurangan. Bila hasil berkurangan, pembelanjaan meningkat, apa akan jadi? Cuma tinggal lagi, mahu atau tidak mahu, suka atau tidak suka,
dua krisis ekonomi yang berlaku sebelum ni, iaitu pada tahun 1998 dengan 99 dan juga 2008-2009, negara yang lebih cepat keluar daripada krisis ekonomi itu adalah negara yang berbelanja lebih pada ketika krisis itu berlaku. Sebab apa? Bila berlakunya krisis tersebut, maka kerajaan mengeluarkan lebih banyak dana untuk rakyat untuk berbelanja. Jadi berlakulah penggandaan ekonomi itu. Penggandaan itu berlaku di mana rakyat punya duit yang lebih dan dibelanjakan. So dengan apa yang dibuat oleh kerajaan, khususnya bantuan kewangan, cash, memberikan tunai kepada rakyat, maka duit tersebut boleh dialirkan kepada tempat-tempat lain untuk mereka merancakkan ekonomi itu sendiri. Pendapat doktor sendiri, kita melihat kan mengambil kira kebajikan rakyat dan juga pembangunan ekonomi selepas ini, adakah titik keseimbangan itu boleh dicapai apabila kita melihat ketidaktentuan keadaan dengan pandemik, dengan ekonomi kita, adakah lepas ini akan lebih terjejas lagi dengan pandemik ini? Adakah apa yang telah pun diusulkan akan dibentangkannya belanjawan ini mampu untuk kita mengorak langkah melihat bagaimana future kita sebenarnya? Okey, kalau kita lihat jangka masa panjang, apa yang akan berlaku pada 2021, kita dapati sekarang ni contohnya data-data angka semua tidak memihak kepada kita, Sofia. Ambil pengangguran antara yang terburuk dalam sejarah 4.6%. Terbaru Menteri Sumber Manusia menyebut 737,000 orang yang tidak bekerja, 90,000 lebih dari 90,000 yang hilang pekerjaan. Ambil pengangguran. Ambil KDNK negara sebelum ini suku tahun kedua negatif 17%. Sekarang ini negatif 2.7%. Tahun depan dijangkakan unjuran sekitar 5 ke 7%. Bagaimana dia boleh dicapai? Antara perkara-perkara yang boleh menyebabkan dia capai tadi sebenarnya tunai, cash transfer tadi merancakkan ekonomi itu sendiri sebab rakyat punya ini. Yang kedua yang paling penting adalah pekerjaan. Sebab apa pekerjaan amat penting? Sebab duit yang datang tu kebanyakan sebagai besarnya datang daripada pekerjaan itu sendiri. Sebab itu pekerjaan perlu dipertingkatkan. Sebab itu pada Belanjawan 2021 ni targetnya adalah untuk sekurang-kurangnya 750,000 pekerjaan yang dapat dicipta, iaitu 3.7 bilion untuk mencipta 500,000 peluang pekerjaan melalui penjana kerja dan juga 2 bilion diperuntukkan untuk inisiatif baru untuk pencari kerja. Jadi dengan adanya 750,000 peluang pekerjaan, ia mendapat menampung tadi defisit ataupun kadar pengangguran 737 yang kekurangan pada ketika ini. Sebab dengan peluang pekerjaan yang dicipta, maka rakyat boleh memperoleh pendapatan. Sebab sebagaimana yang saya selalu sebut sebelum ini bahawa KWSP pengeluaran ni one off ni katakan yang ada penambah baik. Sebenarnya semalam telah dibuat penambahbaikan iSinar tu. Sebelum ni tidak mengambil kira kepada mereka yang tidak kehilangan kekurangan pendapatan, kehilangan allowance dan juga kerja lebih masa dikurangkan dan seterusnya. Apa dalam konteks mana-mana yang tidak aktif untuk KWSP tidak memperolehi EPF itu sendiri. Tapi ia telah diperluaskan. Cuma tinggal lagi bagaimana rakyat menguruskan duit yang akan diterima nanti melalui KWSP untuk dibelanjakan kepada perkara yang penting. Khususnya Sofia, hujung tahun ni, awal tahun depan akan berlaku sesi persekolahan. Dan juga banyak kos yang diperlukan untuk melibatkan sesi persekolahan, pengangkutan dan sebagainya. Baik. Doktor, saya harapkan kita ada banyak lagi masa tapi alangkah sayangnya memang tak cukup masa. Tapi kalau boleh, kita akan melihat sebenarnya bagaimana Isnin ini akan menunjukkan dah sedikit sebanyak apa yang ditujui oleh Kementerian Kewangan dan juga kerajaan sendiri. Dan seringkasnya berkenaan dengan moratorium dan juga KWSP. Kita melihat penekanan yang cukup khusus diletakkan di dua aspek ini. Apa yang doktor boleh lihat daripada belanjawan ini? Okey, saya melihat pertamanya, sebagaimana saya sebut tadi, KWSP telah ditambah baik dan kita menjangkakan 8 juta pencarum dapat mengeluarkan akaun satu itu dan juga insya-Allah saya percaya rakyat Malaysia boleh berbelanja dengan begitu baik selepas menerima daripada akaun satu itu membelanjakan kepada perkara yang penting daripada ketika ini. Yang kedua adalah moratorium. Moratorium adalah satu juga yang kita dapati bahawa B40 semuanya dapat automatic moratorium dan yang bagusnya M40 pun saya boleh sifatkan hampir kepada automatik, Sofia, sebab hanya perlu self declaration ataupun pengisytiharan diri saja mengatakan bahawa kesukaran untuk membayar dan akan diberikan moratorium. Sebab perkara penting pada ketika ini adalah sara diri, kos sara hidup. Sebab rakyat memikirkan kos sara hidup itu lebih daripada membayar hutang. Pada ketika ini berlaku pergelutan ataupun pertembungan antara nak bayar hutang dan juga survival. Dekat situ kerajaan perlu memainkan peranan dan telah memainkan peranan dalam
memberikan kelonggaran dalam pembayaran hutang seketika. Jadi itu baik untuk rakyat untuk meneruskan dari sisi pembelajaran kos sara hidup tu. Itu yang saya nampak untuk jangka masa pendek. Tapi paling penting peluang pekerjaan tu jangka masa panjang. Ya. Alhamdulillah. Kita ucapkan terima kasih kepada doktor. Kita pastinya melihat 98% mendapat bantuan ataupun moratorium ini. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Profesor Madya Dr. Anwar Shahbali Muhammad, Pensyarah Kanan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Perumahan Malaysia, yang memberikan sedikit sebanyak ulasan berkenaan belanjawan 2021. Terima kasih, Doktor. Sama-sama. Baik, kita akan berehat seketika. Sekembalinya banyak lagi pengisian yang menarik hanya di Malaysia hari ini. Nasi lemak bang, kak. Main singgah-singgah kak. Nasi lemak bujang, Dek Mat main singgah. Nasi lemak, menu pilihan rata-rata masyarakat Malaysia setiap pagi. Muhammad Nur Abdullah atau mesra disapa Dek Mat nekat menjual nasi lemak sejak 4 bulan lalu. Berusia 28 tahun, Dek Mat dan abangnya akan membuat persiapan seawal jam 7 pagi. Saya memang minat meniaga. Saya start meniaga ni bulan 7, nak masuk bulan 8. Saya start meniaga ni. So dalam situ saya meniaga sikit-sikit aje. Buka macam biasa, meja, kursi, nasi lemak. Sebelum ni saya bertapak sini, meniaga dulu sini. First, meniaga sini. Lepas tu kena panas semua, kena hujan, kena tak burung semua. Lepas tu bos kedai kek tengok. Saya naik turun tukar baju. Saya cakap, tak habis adik, meniaga sini. Kau meniaga bawah kedai kek ni. Biarpun dilahirkan tanpa kedua-dua belah tangan, ia bukanlah penghalang bagi anak jati Kuala Lumpur ini menceburi dunia perniagaan. Dengan bermodalkan RM50, kini Dek Mat memperoleh keuntungan lebih RM500 sehari. Saya terkejut macam ya betul benda ni kan. Macam-macam orang tipu saya. Nak jumpa banyak datang ni bukan orang sini, orang luar. Sebab saya tak kenal. Dari Shah Alam, dari Puchong, dari Kepong. Saya pun tak sangka lah. Ramai ukor semua beli nasi lemak. Kita pun fikir masa depan kan. Apa yang jadi masa depan lah sampai bila nak tanggung duit bantuan ni. Tu cakap tak apalah, buat bisnes. Saya pun tak nak susah dengan orang, nak ambil kari. Biar kita susah macam mana pun kan. Sebab saya pun cakap dengan mak saya, "Ma, kau nak makan selemak Ma, nak ambil kat orang." Mak saya cakap, "Tak apalah, kau buat aja. Dan kita tak usah buat meniaga selemak ni. Tak ada lah kita punya jadi malas kat rumah, tidur makan tidur. Kita usah macam ni lah kita." Syukur dan gembira, itu perasaan yang mampu digambarkan apabila mendapat reaksi positif daripada pelanggannya. Jika dahulu Dek Mat hanya menggunakan sebuah meja saja untuk berniaga, tetapi kini dia telah mendapat gerainya sendiri, inisiatif daripada Menteri Wilayah Persekutuan. Dan saya difahamkan juga, Dek Mat pernah menjual 1000 bungkus nasi lemak dalam sehari setelah dia mendapat perhatian di media sosial baru-baru ini. Nasi lemak nak 3 boleh? Boleh bang. InsyaAllah depan ni ada rezeki buka kedai makan. Terima kasih kepada bagi saya store, bagi saya tapak, bagi saya lesen meniaga. Saya ucapkan terima kasih kepada semua bantu saya, support saya, beli nasi lemak pada rakan-rakan saya Facebook.
Itu dia tadi seperti yang dipaparkan di visual, nasi lemak bujang RM1.50 dan jika anda melalui LRT Ceras, bolehlah singgah untuk merasa nasi lemak bujang itu. Baik, sekarang ini kita nak bercakap mengenai penghargaan penghantar makanan kepada Barisan Harapan. Pastinya pelbagai usaha dan cara dilakukan dalam menghargai petugas Barisan Harapan kita. Ada yang melakukan usaha ini dengan memberikan sumbangan tenaga dan sebagainya dan ada juga yang menyalurkan bantuan dari bentuk makanan. Dan bersama kita di talian video hari ini adalah Encik Muhammad Haris Jamaluddin, seorang pengusaha makanan yang akan bercakap lebih lanjut mengenai perkongsian lebih lanjut mengenai penghargaan penghantar makanan kepada Barisan Harapan. Assalamualaikum Encik Haris. Waalaikumsalam. Masihlah. Apa khabar, sihat? Sihat, alhamdulillah. Okey, baik Encik Haris, nak terus tanyalah pada Encik Haris. Macam mana Encik Haris dapat idea untuk menyumbangkan pack makanan kepada barisan petugas harapan kita ni? Okey, selamat pagi kepada semua. Okey, mulanya saya buat perniagaan makanan ni. Lepas tu ada orang berminat cakap nak buat sumbangan. Dulu ni saya buat untuk anak yatim. Tapi this time saya cakapkan dia say, why not kita bagi sumbangan kepada frontliners. Sebab sekarang ni pun masa tu kes meningkat naik mendadak. So saya rasa it's a good opportunity juga untuk kita sumbang kepada frontliners. Lepas tu yang penyumbang bersetuju, lepas tu saya sumbangkan dia bersetuju untuk sumbang 100 pack kepada Hospital Sungai Buloh. Dari situlah bermulanya rentetan daripada tu ada lagi orang yang bersumbang. Kali ini saya sumbang kepada riders pula. Jadi selepas tular yang Encik Haris menyumbang kepada frontliners kita tu, ada tak mana-mana badan NGO ataupun orang perseorangan yang datang kepada Encik Haris untuk sama-sama berkolaborasi untuk melakukan sumbangan? Ada. Setakat ni apa perancangannya? Sumbang dari bentuk makanan berapa pack? Okey, kaedah dia macam ni. Orang sumbangkan duit. Contoh, saya bajetkan seorang RM10 untuk seorang frontliners. Tak kisah berapa orang tu nak sumbang, saya akan tolong masak dan edarkan. Jadi difahamkan sebelum ni Encik Haris kerja jauh daripada bidang makanan ya. Jadi macam mana boleh idea untuk berniaga dari bentuk makanan ni boleh dilakukan? Okey, ramai tahulah disebabkan pandemik ni ramai yang affected secara financially lah. So saya salah seorang yang affected financially. So saya decide untuk berniaga makanan lah, lagipun saya memang minat masak. Jadi mungkin selepas ni ada perancangan lain selain daripada menghantar makanan kepada petugas Barisan Harapan, ada tak perancangan nak hantar kepada golongan lain yang memerlukan gelandangan dan sebagainya? Ya, saya akan buat je. Selagi ada demand, ada sumbangan yang masuk, saya akan buat untuk golongan-golongan yang memerlukan. Lagipun benda-benda macam ni dia win-win situation untuk semua orang. Pada penyumbang, pada frontliners, pada saya. Jadi tak ada siapa yang rugilah kalau kita buat macam ni. Jadi ketika melakukan penyediaan makanan tu Encik Haris mendapat bantuan sendirian ataupun bantuan ahli keluarga? Kalau setakat 30 pack saya boleh buat sendiri. Tapi kalau 100 pack macam itu saya perlukan bantuan lah daripada kawan. Jadi ada tak kesukaran dalam menyediakan bahan makanan dan kesukaran ketika melakukan sumbangan tu? Kesukaran tu ada. Cabaran dia kadang-kadang kita masak tiba-tiba gas habis. Benda-benda macam tu lah. Benda-benda yang saya tak sangka tapi tak apalah, itu cabaran-cabarannya lah. Sebab saya pun baru nak menyapak. Jadi kita belajar daripada kesilapan lah. Jadi mungkinlah Encik Haris boleh kongsikan sikit kata-kata semangat untuk para frontliners kita yang sekarang ni tengah berjuang habis-habisan membantu kita semua ni, melindungi kita daripada wabak COVID-19. Okey, kepada frontliners di luar sana, saya ingin mengucap macam Hari Raya. Saya ingin memberi kata-kata semangat, jangan putus asa. Kita terus menentang COVID-19 ni sehingga kita dapat jumpa vaksin lah. Okey, baik. Encik Haris, mungkin lepas ni ada perancangan tak nak bagi kita orang dekat Malaysia hari ini ni sumbangan sedikit makanan ke? Boleh, nanti PM tepi. Hari ini berniaga apa?
Hari ni saya buat bake chicken lah. Jagi lah sambung masak. Selalunya menu tu berubah hari-hari ke atau macam mana? Menu berubah setiap hari. Betul. Okey, baik. Encik Haris, terima kasih banyak sudi meluangkan masa bersama kami di Malaysia hari ini. Selamat memasak, selamat berjaya. Okey. Terima kasih. Sama-sama. Baik, itu dia tadi Encik Haris, seorang pengusaha makanan. Baik, saya ada perkongsian untuk dikongsikan kepada anda iaitu mengenai Vocal Mania. Di mana minggu ini Vocal Mania akan kembali dengan rookies yang berbeza iaitu kita ada Afiq Syazwan dan juga kita ada Yuvina, Haris Daniel dan juga Zarif Sin. Dan jangan lupa temu janji Sabtu ini jam 9 malam hanya di TV3. Jadi jangan lupa 28 November 9 malam hanya di TV3 Vocal Mania. Dan seterusnya kepada anda semua peminat rancangan Lagu Cinta Kita Dua, di mana Lagu Cinta Kita Dua ini terus trending di media sosial dan 6 lagi pasangan penyanyi telah membuat persembahan di minggu kedua. Teruskan menonton episod ketiga Lagu Cinta Kita yang dihoskan oleh Ali Mazlin, juga juri cinta Hel Husaini dan juga Mas Idayu pada 29 November Ahad jam 9 malam di TV3. Anda juga boleh kongsikan pendapat di media sosial dengan menggunakan tanda pagar Lagu Cinta Kita Dua. Rancangan reality show yang lain daripada yang lain hanya di TV3. Baik, itu dia, kita nak berehat seketika dan sebelumnya nanti kita akan bersama dengan seorang figura yang sangat terkenal dalam bidang masakan. Tak lain tak bukan adalah Datuk Chef Wan. Bersama kita nanti kita akan bercakap mengenai asam garam Datuk Chef Wan dalam dunia kulineri. Pastikan anda terus setia bersama kami di Malaysia hari ini. Chef Wan atau nama sebenarnya Datuk Dr. Rizwan Ismail. Dilahirkan pada 6 Januari 1958, anak sulung kepada pasangan Ismail Maknur dan Noraini Abdullah ini mula berpindah ke Kuala Lumpur sewaktu berusia 3 tahun. Selepas menamatkan zaman persekolahan, beliau telah melanjutkan pelajaran di Institut Teknologi Mara dalam jurusan perakaunan dan meneruskannya ke peringkat yang lebih tinggi di University New South Wales, Australia. Penglibatan Chef Wan dalam bidang masakan bermula ketika beliau membantu sahabatnya secara sepenuh masa dalam menguruskan sebuah restoran di Sydney. Chef Wan seterusnya mengikuti kursus ijazah selama 3 tahun di Culinary Academy San Francisco dan berjaya dianugerahkan sebagai penuntut terbaik. Ya, the cream you can also add here. Sometimes you want it to be rich lah. Kalau you tak nak pun tak apa juga, ya. Ya, just pakai oat milk pun boleh juga, ya. So throw inside there. And that's it. Selama 7 tahun melibatkan diri dalam dunia chef dan perhotelan di luar negara, beliau pulang ke tanah air dan mula menerima pelbagai undangan dalam bidang masakan. Karirnya sebagai chef selebriti bermula ketika penampilan beliau dalam siri Masakan Kuali pada tahun 1992 di TV3. Ada zucchini cantik-cantik, lihat tomato berkilat-kilat macam terbonjol, dia mata menengok itu dia puan-puan. Hari ini kerana cara berinteraksi dan penyampaiannya yang unik, nama Chef Wan semakin dikenali dan diminati oleh penontonnya. Bukan sahaja terlibat dalam program masakan di Malaysia, beliau turut berjaya menempa nama dalam dunia masakan sehingga ke taraf antarabangsa. Alright, and this you learned from my grandmother. Your grandmother. From scratch, yeah. Rempah-rempah. 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 Yes, like bunga-bunga, you know. So, wow, itu dia perjalanan. Terus dipaparkan ni. Dipaparkan figura ni. rasa macam, am I gone? Am I floating? Tidaklah, itu satu salam perkenalan kepada penonton-penonton bersama kita di Malaysia hari ini. Masih lagi, terima kasih. Kita terus bawakan Datuk Dr. Chef Datuk Dr. Rizwan Ismail, Datuk Chef Wan, figura terkenal dalam panggil Chef Wan sudah senang. Ya. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ya. Khabar badan sedang membuak ni. So these few days orang kata tengah try to
cut all my different meals and diets and all that, and structure balik all the different makanan supaya dapat susut badan sikit dah. Ini pandangan PKP ke? Yalah tu. Sebab banyak testing sebab kita nak buka kafe baru. Oh, ya ke? My third restaurant. So, every day, kita ada all this different food tasting sampai 12, 13, different recipe from the cafe. The cafe is very interesting sebab Wan nak buat macam perjalanan Wan around the world. Okay. So the food datang daripada so many countries. Okay. So kalau kita kat sini macam kita tengok kadang macam cafe macam Alexis, Chinos. So I wanted that. D1 is more Malay, Malaysian, Malay of course. Tapi this time the chef Wan's Cafe ni has food from all over the world. Wow. Because Wan fikir kita ni macam nak pupus dah. Setiap hari nak jalan tau. Jadi sementara nak jalan resipi banyak nak kena buat apa kan. Saya fikir tidak penuh kat dalam ni kan. simpankan benda ni tak mendatangkan faedah. Baik turunkan resipi ni, ajar budak-budak anak-anak muda chef baru ni supaya mereka bersemangat, menyaga bersama, belajar how to put together. At the same time bila kita lepas down masa tu habis. Hasta la vista. Habis kerja kan. So that's why Wan rasa this is the time that I need to really open up all this food business so that turunkan ilmu ni. Kalau tidak sayang. Betul. Dulu for many years Wan tak nak restoran sebab fikirkan all the problem yang ada dalam restoran, nak melayan orang, nak renyah. Baiklah aku travel terbang sana sini kan macam burung kelang kan. Lepas tu balik ke tanah makan lagi, naik atas pun makan lagi sebab jadi macam ni kan. So that, for so many years I've been travelling and doing many things as you can see with TV3 and all kinds of TV station as well. So then Wan realise sayang kalau tak turun ke ilmu ni, especially anak I pula pun minat dalam bidang masak kan. Tengoklah Nazri, tengok Serina kan. Ya Allah sekarang dia macam gomuk bergerak dalam jalan. Tu dia badan dia kan kuat makan. Dia macam nak compete dengan aku pula dah. Datuk, saya baru mulakan soalan dengan apa khabar je. Bawa khabar belum tak soalan lagi. Kita dah apa-apa. Orang lain dah buat talk show dah. Dia dah rancangan talk show sendiri. Orang lain masalah yang lain je dah. Siapa suruh tunjuk yang talk show 28 tahun dulu tu? Dah habis kan? Apa soalan ni? 28 tahun Chef Wan. Apa yang menjadi salah satu perkara yang buatkan Chef Wan I still want to do this sampai hari ini? I think the first thing yang Wan selalu tengok is the love dah. The love from all my fans. Peminat Wan ramai, mana-mana pergi kan. Cik Beda, Cik Kia masuk ceruk pasar mana pun, di Cina buta pun tak nampak. Dia koken. Orang buat kavadi, tai pusam, ni mulut cucuk ni kan semua nampak itu. Well boleh berhenti ni kan. Dalam sakit-sakit ni tengah bawa kavadi, tai pusam, nampak aku. Yang dia nampak dia panggil rice cooker. I pergi Bangkok pula dia nampak kan tepi jalan je pada. You're the famous cook. Ayam kok dia ayam ke? Dia panggil I the famous cook. I kata no, I'm the famous cook. Dia kelakar sangat. So based on that, and I felt like I have so much fans, so much knowledge, experience. So sayang kalau Wan tak continue to do what I do. And I think above all is to pass down this wonderful experience, recipes. I think also to inspire anak-anak muda generation yang baru to be a better chef. Betul. Jadi, bercakap pasal nak inspire anak-anak muda ni untuk jadi chef yang lebih bagus. Macam mana Chef Wan lihat sekarang kan? Kalau kita tengok ramai sangat tahu lambakan chef-chef muda, ada yang chef selebriti dan sebagainya. Kadang-kadang tu, saya ada terbaca Chef Wan katakan bahawa kuali belum panas tapi dah letak ikan. Perkara macam tu. Macam mana tu? Itulah betul. Ada kadang heran dia orang ni tak mana dia orang pergi sekolah apa. Seakan-akan ada kasar lawa cantik aja boleh malas cakaplah. Nanti kau kita empat bulan Jumaat ni kan. Sikit boleh. I mean you can't lie lah, Television is such you can't lie. If you're a good chef, you're talented and all that, it's all there. It's all there. But these days I also have to realize that we are evolving. That it's possible for everyone to show their talent. So that's why you see more and more people who can cook. Orang kata menjadi brave, berani to show their food, So I felt, for that also kita need to respect them. Apa salah kan? Just because orang tak ada pergi sekolah chef yang tinggi, tak ada apa, does not mean dia orang tak boleh tunjuk and share their recipe. And trust me, some of the professional chef ni kita sendirilah banyak tahun pengalaman kan. Ya Allah, kadang bila masak rendang, masak kari hampir. Rasa tak sedap lah. Cik Beda, Cik Kia kat rumah tu, yang tak ada pergi professional school, buat laksa. Kan Kak? So that's why. So the secret here is like,
if you are talented, why not? Because we are moving to a different era today to show if you can, you've got talent, boleh, ya cantik. But you know what? I also think sometimes, you know, we cannot be. Sometimes I'm thinking it's like why so many of these people are given opportunity to go in when they don't have talents and all that kan. But then I believe today, you know, it's also what the public wants. You have to understand there's a bit for everybody. Some suka chef yang mulut kecoh dalam gelang tempat macam kau lempar tu. Macam akak jual ni. Akak jual tu. Bukan masuk je kan nak jual barang, nak mendapatkan duit kan. Kononnya. Dan ada pula orang tengok. Kadang-kadang tengok geli hati jugalah kan. Tak apa-apa dia lempar dia kata it's like that. But then there are people like that. Some budak suka orang yang chef yang gemuk. Some budak suka yang handsome sikit. Some suka mulut macam air budak. So there's a bit for everybody. So that's why Wan percaya, you know, you cannot really put them down dah. You know, they have their own special ni. Because we are moving to a different area. Tapi it's true lah, kadang-kadang memang banyak orang yang tak ada proper, you know, kata recognition and all that. Pelajaran tak tinggi, tak ada pergi all this chef school and all that. And then suddenly, baru boleh masak sikit, mengaku mereka ni top chef, you know, ada. So like what do we do kan? Berdasarkan pengalaman yang berdasarkan pengalaman yang dah lama ni, dah berada, sebab Chef Wan antara yang ada dua-duanya lah pengalaman kelayakan juga dengan kemahiran di depan kamera dan sebagainya. Bagaimana nak seiring dan sejalan perkara-perkara sebegitu untuk memastikan menjadi seorang chef yang berkualiti ni? Sebab kita pagi tadi berbicara mengenai kualiti juga. Wan percaya macam inilah ya. Knowledge is power. Ya. That's why Wan daripada dulu bila habis saja bekerja di bank and I decided nak continue, you know, my career as a chef, I went to enroll myself to get my associate degree 3 tahun di San Francisco. Dalam 3 tahun tu walaupun sekolah, tapi belas siang hari kan pergi buat kerja restoran lah, just to get to learn the experience. Kemudian jadi waiter, serving, just tengok how the front of the restaurant works and how the back works. And I become such a good waiter because you know why? I understand I have that personality, gila-gila, suka orang, you know, just love colours, love people, love life orang kata. You know, and I use that personality yang ada pada Wan at my own benefit. So that's why Wan cakap anak muda, you know, kalau kita ada bakat, go on, go for it. You know, what stopping you to just duduk aja kat rumah ya, dengan tikar bantal baring tengok TV tak ada buat kerja lain, tak ada ni kan. Ada juga orang jadi macam tu. You need to push yourself to be motivated, to be driven, you know, to go on. And I did that. I push myself, then I begin to learn, wow, I'm such a good waiter. Kenapa? Kerana Wan understand orang klien datang tu kan. Kita jaga makanan, tengok table kita sama in order, letak bunga, habis klien keluar je cepat I lap meja clean and then I look at the menu and then I selalu kadang-kadang, you know, so nice to them. Dapat tip berkepuk-kepuk. Betul, you know. So bila orang suka kita, dia leave the chain lambat-lambat $2-3 bagi kita. So in the end kan itu menunjukkan rezeki kita. But how did rezeki come? Because kita so nice. Lepas tu duit orang bagi tu kita pergi beli buku about fine dining, baca lagi beli buku belajar. Oh rupanya macam ni ada. Lepas tu beli 3-4 helai baju putih, bersih daripada duit orang bagi tip ni, pakai cat cantik, beli botai apa semua. Lepas tu pakai minyak wangi sampai seset dia kata, "Pakak, you always smelling so nice. You always smelling so kan." So that's a hygiene kita jaga. Ini inisiatif sendirilah maksudnya. Ya. Masa dulu macam sini apik rambut, duit tak ada. Lepas tu dah dapat duit tu pergi pula ke apa orang punya potong rambut, let me restyle your hair. Dia restyle hair nampak cantik. So semua kata, "Wow, is that your new look?" And then I felt good because you know what, it's all about image. So nak jadi orang ni kan, even dalam restaurant business, I told my restaurant budak-budak, saya orang ramai pergi restoran kata, staff you bagus, staff you very well trained, bercakap, very neat, very eloquent, and then dia orang very attentive, you know. Ada because why? Because kita train them. Wan macam tu cakap kita, you want to be the best kan. Saya kata sama juga dengan chef di belakang. You know? You want to be successful, you have to work hard. You have to be disciplined. Kan, you have to have this motto, good, better, best. Till good be better, you never rest. Your persona, because you need to push yourself, you know, but always trying to strive nothing but the best. But always working as a team. Any success in any business, you cannot work and be successful without teamwork. So kan kita macam you orang ni kerja you bergerak, kalau macam I cakap aja tak jadilah. Kamu nak bercakap ni, teamwork. Ini I tak ada. Apa jemput orang campur bagi I tahu macam ni. Saya bagi buku bagi I sejuk tak apalah. Datuk, kita ada kawan lama yang memanggil pada ketika ini. Oh ya ke? Ya. Cik Ramli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Cik Wan? Khabar baik. Alhamdulillah. Ni Haji Ramli daripada Melaka, Cik Wan. Apa khabar orang Melaka? Itu dia. Baik. Okey, Cik Wan. Saya akan tanyalah selama Cik Wan ceburi bidang chef. Saya pernah jumpa Cik Wan ketika masak di Melbourne.
di tepi pantai. Ketika itu Sherwan buat secara live. So ketika itu saya ada bersama dengan Sherwan. So saya akan tanya pada Sherwan, semoga Sherwan aktif balik masakan. Macam mana saya memang akuilah seolah Sherwan ni adalah seorang guru tukar masak. Seluruh orang mengenali Sherwan daripada melati tempat. So saya ucapkan tahniah pada Sherwan. Semoga sukses selalu. Teruskan perjuangan sebagai chef. Jangan kenapa diteruskan? Jangan berhenti. Selagi ada minat, selagi ada orang kata kekuatan untuk masakan tu, carry on. So saya sebagai walaupun dah ingat lupa macam nak letak garam, dah lupa letak garam tu. Tadi garam. Baik, terima kasih. Terima kasih. Thank you for all your wishes. Terima kasih. Alhamdulillah. Chef Wan, jangan berhenti. Tetap disayangi dari dulu sampai sekarang. Tapi orang nampak Chef Wan dari luar, perjalanannya macam very nice journey. Semuanya macam meletup segala yang dibuat ni jadi. Tapi di sebalik segala itu, pastinya Chef Wan mempunyai cabaran tersendiri. The hardest point, detik yang paling susah. Dan dah travel seluruh dunia ni. Adakah antara mempunyai pengalaman yang paling sukar untuk dilupakan sampai sekarang? Yes. I think memanglah setiap orang tu nak berjaya memang ada macam-macam cabaran. Bukan satu. Dah datang. Even dah berjaya pun ada juga cabaran. Tapi what is life kalau tak cabaran? Betul tak? Because boring lah. Setuju. Because senang aja kita nak naik atas dia berjaya. Macam orang kan, kau born anak orang kaya, dah lambat, senang aja. And because of that, you don't learn lesson in life. Value tak ada. Macam Wan dah biasa kerja susah, yang paling I ingat lah kan, masa tu di San Francisco, sambil hantar sekolah, bayar school fee, everything, tanggung my ex-wife. Tanggung anak I 2 orang. Masa tu kan dah bercerai kan, di KL. Bulan-bulan kena bagi RM1,500. Dia duk masa sewa, nak support anak apa semua. Kemudian bayar duit sekolah, I think per semester like $16,000. That's a lot of money. So bayar, and then kerja part time lagi. So sometimes habis kerja tu kan, buka fridge, I dalam fridge tu kan berapa minggu dah I makan leftover from sekolah. Letak dalam macam tupperware Häagen-Dazs tu, label ini sup ni apa. I selalu nak pergi makan kat cafeteria sekolah, tunggu semua orang makan habis dulu. Sebab nak ambil orang punya makan, nanti kan orang kata tak boleh lah kan. So bila orang nak buang tu, dah leftover, semua budak-budak dah habis, I baru masuk cafeteria. I selalu masuk cafeteria sekolah makan last. Bila orang nak buang, baru I kata, can I have it? So I simpan sampai masukkan dalam freezer. So setiap malam I ada makan ni. Kalau hari Sabtu Ahad, I ada makanan yang tak bayar ni. And sometimes tinggal RM5 je, US dalam poket I dah hantar semua duit I. Untuk my parents dekat Felda, Sungai Koyan, untuk my mother. Masa tu Felda dapat dalam RM50 sebulan. It's tough. At the same time, I don't know what to do anymore because I work part time, dah kerja balik ni kan bawa beg sampai tengah malam pukul 2 pagi balik dari restoran part time sampai legit pagi pukul 5 dah keluar pergi sekolah. Kurus dah melengkung. Kalau tengok gambar masa I graduation kan boleh bertakung air ni. But it's hard work. But you know what? Hard work tu yang keep telling me, Chef Wan, any success in any category is all about this, Kalau you tak mengarung segala unak dan duri and all that, you will never learn to be a giving person, to be a loving person. This is what we say sacrifice. Tak kala Allah challenge kita, mencabar kita, this is the sacrifice we made. Berkorban untuk orang-orang. Kita ambil duit tu mencuri ke, pergi apa, kita tukang kebun, jadi apa, kemas rumah orang, pergi tanah jagung orang tua-tua, rumah orang tua-tua to clean, pergi buat part time work, jadi part time chef kat rumah-rumah orang, masak weekend. And that money all is rezeki halal. And you learn. And on top that you learn this side kesusahan you tu, Allah juga buka pintu rezeki you, bekerja dengan so many nice people that after that take you on holiday, that give you extra tips, that bagi you extra. They will find any sort of job to give you every week so that you have that money to send back to your children and that you make sure that you go to school and be successful and you berjaya. That was the toughest time in my life. Tengok duit tinggal RM5, pandang anak kat tingkap, menitik air mata. But, I was a top student. When I graduated, I shared that story. Kan, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Betul. As orang boleh kata, whatever the mind can conceive and believe, the mind can achieve. You need to be very focused in your study. You need to have your determination. You need to have your goal to rise up there. But for you to rise up there, you need to go through all these things. It's hard life, because you don't have time for yourself. It's all about people. Hari ni sama juga, Wan. Kan, it's all about people. Jaga kucing, jaga mak kena kanser, jaga adik-beradik, jaga everybody. My whole life is about sacrificing people. So that's why sometimes I felt sad that people always like to judge me on the surface. Because why? Because mulut I yang cakap
benda yang dia tak boleh terima. Padahal apa yang saya kata ini adalah kebenaran. Kan? Takkan hitam jadi putih, takkan putih jadi hitam. Ya? So because of that, I create a lot of enemy as well. You know, the challenges in life. But tak apalah. Tapi dia sebalik itu semua, ya, orang cakap tadi kan, what doesn't kill you will always make stronger. Because you learn and you learn and you rise and you rise to the top. Because that's what God wants you. That's why Allah nak wants you. Kalau dia tak nak you, dia tak sayang you, dia tak nak bagi you rezeki, tak nak you, dia tak letak you hari ini berada di sini. Remember that. Tapi for you to be there, you have to go down. You have to go down. You have to go through all that so that you learn. You learn. You know, you learn the tough way. You know how hard it is. And the value of money. So that's why one tak membazir duit. Hari ni ada duit sikit-sikit banyak dapat, hantar untuk kebajikan, untuk dis, untuk saudara mara, untuk apa semua. Only small amount I simpan untuk diri I. Alhamdulillah. Okay, Chef Wan, kita berehat seketika. Sekejap je, kita minum air dulu. Lepas ni kita akan kembali dengan penceritaan Chef Wan. Sekali di Malaysia hari ini. Kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Masih lagi kita bersama tetamu kita, Dato' Dr. Chef Wan. Okey, atau lebih dikenali sebagai Chef Wan. Masih lagi kita nak bercakap mengenai asam garam Chef Wan dalam bidang kuliner ini kan. Okey, baik Chef Wan. Tadi Chef Wan dah bercakap mengenai pengalaman sepanjang 28 tahun dalam industri makanan ni, pelbagai cabaran dilalui dan sebagainya. Jadi okey, sekarang kita nak bercakap pula kan mengenai sekarang ni kenderaan peniaga diberi kebebasan untuk berniaga sebab sekarang ni Kuala Lumpur wilayah persekutuan sebagai negeri wilayah bebas berniaga. Jadi macam mana komen Chef Wan melihat perkara ini, inisiatif yang diberikan ini? Sebab kita lihat ramai peniaga sekarang kan, ramai yang menjual makanan, ramai yang katanya boleh masak satu menu dah boleh terus berniaga dan sebagainya, tapi kualiti tu macam mana? Okey, saya sebenarnya bila nampak apa yang terjadi, of course, you know, I was also very happy because, you know, why sebahagian daripada rezeki kita also adalah rezeki orang lain. Kita kena ingat, ya, tak kala kita susah ni, kita sama-sama pegang tangan and make life to be better. Ya, walaupun dalam saat tu Wan juga fikir banyak juga apa yang berlaku ni akan merugikan banyak restoran-restoran yang ada kat luar tu. Kenapa orang akan banyak order, take away and all that, daripada rumah orang buat kek, buat apa semualah. Contoh macam baru ni ada one lady ni kan, what you call my friend introduce to me, I think anak buah dia ke apa, dia susah dan nak 5, you know. And so I decided, okay, dia buatlah dia punya Victoria sandwich. Lepas tu bagi kat Wan agak kecil and agak terlampau lembab. It's not Victoria sandwich in that true sense. So I sent her the recipe and she made it and she improved it. And when I like it, after that I said, okay, I ordered 20 biji and then Wan bagi kepada kawan-kawan, apa pun sedekah apa semua. Because I wanted to help her. I wanted to push her business. So I bagi tahu dia nanti akan bagi dia lagi 4 atau 5 cake recipe lagi so that she can expand instead of the cake. So she was very happy, you know. And I was very happy as well, you know. And I made sure then I buy the cake and I give, you know. Dia nak bagi free pun tak nak because you know what, I want to help her. And I think a lot of us should be able to do that. You know, to help our friends, saudara mara, adik-beradik. Why not? So instead of beli kat supermarket ke beli kat kedai, kita belilah jiran tetangga kita apa kan semua. Kenapa nak bantu mereka juga nak hidup, nak bina anak tak sekolah. Hari ni banyak orang tak ada gaji, kena potong gaji, berhenti kerja, macam-macam. Pilot jadi tukang masak, all kinds of things. Because you know, terkala diduga ni, you know, kita buatlah apa yang patut untuk mendapatkan rezeki yang halal. Macam Wan dulu buat kan. Jadi pekerja ni apa semua. Katakan kaedah saya hari ni susah tak ada, saya boleh jadi orang gaji pun boleh besok. Kalau jemput. Saya jadi tukang kebun pun boleh. Because that's what I do best. I love to clean house. No ego. Tak ada. Janji dapat rezeki. Kalau saya dah tak mampu, I will go down. Nak takut apa? Rezeki Allah bagikan. Lagipun, kemah rumah kita, kemah rumah orang, kemah juga. Buat garden rumah kita, buat garden orang, buat juga. So the problem is, sikap kita kena berubah. Jangan malas. So that's why Wan cakap, you know, dalam tak kala kita diduga waktu ketika ni lah, waktu pandemic virus ni is good because it teaches people to really move out from their comfort zone. Dah biasa ni, okay, I tak boleh buat ni, I tak boleh ni. What can I do? Lelaki kata, yang kau pandai buat kek, kau pandai buat ni, kau buat sambal hijau, kau buatlah, jual lah. Buat-buat sedap, ada pula orang nak beli. Because kita hari-hari nak makan. Orang Melaka kata nak macam darah. Nak mencokek kan. Ada orang hari-hari. Kenapa tidak kan? Jadi boleh kan? Boleh. Lepas kita jual. So mula-mula kita nak jual, kita jual dengan jiran kita, dengan kawan-kawan pekerja. Just semua. Macam Wan dulu lah, muda masa kerja bank kan. Meniaga Avon, meniaga Amway semua kan. Betul lah, jual makeup, belajar makeup semua. Betul, masuk kerja bank, dapat sampai berpuluh-puluh ribu. Jual lipstick, jual apa. Lepas tu I baik pula sedekah kat orang. Kalau kau beli banyak-banyak, aku bagi kau lipstick, bagi minyak wangi, bagi sedekah. Daripada 500, 5,000 punya keuntungan tu, I ambil
dalam 500-600, beli sampel-sampel, bagi kau lah, bagi kau. Kau ketiak kau busuk, aku bagi kau. Baik je, sewa ni bagi free, bagi. Pergi rumah Cik Beda, Cik Kia, menyaga dengan adik-beradik, menyaga dengan saudara mara. Lepas tu kau bawa van pada Avon untuk orang perempuan aja. Kalau jantan jual makeup kan. Tapi sebab aku nak cari duit lebih, jual dapat juga. So that's why it's good. Bila time biasa menyaga ni, orang menyagalah. Beri peluang kan. Hari ni, it's just one touch of button to go to see YouTube. Apa saja hari untuk belajar kan. Ada Insta follower, Instagram orang, macam-macam. Nak resepi, buka TV, Food Network, Sepah, TV3, macam-macam program masakan ada kan. YouTube Chef Wan pun ada. Kita ada pemanggil, Chef Wan. Seketika sekali lagi. Kita bersama dengan pemanggil di talian. Hello. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Ya. Saya Noah Ahmad daripada Puchong. Ya. Okey, silakan soalannya. Assalamualaikum, Datuk Chef Wan. Assalamualaikum. Tekak kering asyik minum air. Dah minum air nak terkencing pula. Patut pakai pampers datang tadi. Apa khabar? Lupa pakai pampers. Peminat Datuk dan followers Datuk di Instagram. Oh, terima kasih dah. Datuk, saya nak tanya Datuk. Ya, saya. Okey, Datuk dah banyak pengalaman kan. Memang Datuk memang orang kata sebagai chef selebriti di Malaysia yang memang orang satu Malaysia kenal lah. Kan? Dekat luar negara pun kenal kan. Datuk ada tak perancangan untuk buka kolej kulineri ataupun pastry? Wow. Supaya anak-anak Malaysia ni orang kata boleh timba pengalaman daripada Datuk. Memandangkan anak Datuk pun, Chef Riz pun dalam bidang yang sama kan? Ya. Sebenarnya, memang banyak chef-chef school yang ada. Tapi what Malaysia needs hari ni, which I am now, also, working dengan Universiti Utara sebab Wan pun menerima anugerah what do you call that, honorary doctorate, Dr. Falsafah Culinary pun daripada Universiti Utara, So, dua perkara yang Wan nak berusaha dengan diorang. Pertama kali nak compilekan ensiklopedia makanan Melayu. Because kita ada rujukan ensiklopedia makanan Melayu yang orang kata all in one book, complete. So, I hope, benda ni akan jadilah. Of course, we have, a few years to finish to do that. So we've been talking about it, and also what do you call that? I have suggested to them dah dekat 2 tahun dah sebab universiti pun tukar vice chancellor and all that. So I don't know what's going up there, but then I've already made that orang kata jalan because I think Malaysia needs the first Asian Culinary Academy. Sebab apa tahu? Banyak chef-chef sekarang yang belajar 90% of dia punya curriculum adalah French. Saya setuju. French, Lepas tu bila dia orang keluar, saya ramai yang belajar French juga. Lepas tu bila dia orang keluar, 10% tu je. Ajarlah buat nasi minyak, goreng mi ke, laksa ke kan. 10% je. Lepas tu kalau dia orang keluar, lepas tu dia orang kerja dengan restoran-restoran yang macam modern ke western ke punya, okeylah. Orang kata kan contemporary types of ni, can be French, can be Italian, can be tak apa. Tapi dia pergi kerja balik kan kat hotel-hotel bahagian kitchen restoran Melayu. So they don't use back their skill. Tak guna balik their skill. So sayang apa yang dia belajar tu 90% is not apply back into the daily ni kan. So I think it's better to have a school yang really dedicated to makanan Asia. Not just Malaysia alone. So kita ada Thai, Indonesia, because we are so small, kita interconnected antara Indonesia, Thailand, India kan. Because a part of them is also a part of us. So why can't we dedicate this culinary and keluar mereka graduate diploma in Asian Culinary study, diploma. So they can work in times, bukan saja di Malaysia, they can go to Thailand to work because they can cook good Thai food, they can do Indian, they can do Chinese, they can do Malaysian, they can do. So the world is getting smaller tau. So I felt like the school, we need that because we have not focused on our makanan Melayu for really a long time. Sedangkan makanan Melayu kita ni sangat istimewa, not just Malaysian but overall Melayu juga kan. So we don't have an academy that dedicates. So I like to see that we form that so that budak-budak yang belajar. So tomorrow the school will have also student from all over the world. Orang putih yang nak belajar orang datang sini pula. Australian also can belajar. Arab also can belajar. Because macam kita pergi Paris, pergi Le Cordon Bleu, pergi sekolah ni, sekolah tu kan, pergi Amerika, pergi so the same thing. But this is the school, the first in the world, the first in Asia. Dulu ada orang Singapura jumpa Wan, dia offer I kalau nak dia sanggup nanya apa semua. Tapi I fikir why buat buka sekolah Asian kat Singapura when we can do here in Malaysia kan. So kerajaan ni kena dengar jugalah. Kementerian pelajaran kena dengar juga. Duit jangan membazir habis yang bukan-bukan, rapik-rapik, tapi throw back into education. Padahal food is such an important thing. That's why I always say, I cakap dengan Tun lagi tu jumpa Tun, negara should have a ministry of makanan.
makanan ni menjaga pemakanan manusia lah kan. Jadi so that we can elevate makanan. So we all under that ministry, because food is so important. Ya, okey. Bercerita mengenai industri makanan. Chef Wan melihat kepada level industri makanan kita ni berada di tahap yang mana? Adakah dipandang serius atau ianya masih lagi dianggap macam alah masak-masak je, atau sebenarnya boleh dipandang lebih profesional? Yeah, I think over the years, we give very less credit to makanan kita, value. We don't put that as sedangkan di luar negara bila orang tunjuk orang suka, very successful. That's why you tengok how Thai, Vietnamese restaurant today in the last 20 years is at every corner in every city. Yes. Tapi kita punya pula bila tengok sodeh restoran antara kita makanan kan, yang boleh pergi ke peringkat terbangsa? Semua boleh. Baik apa rendang, pedas. These days everybody enjoys so many things. Tak boleh pun boleh belajar. So that's why we cakap, kita kena semangat buat betul-betul. Tapi bila I ingat when they form the Malaysian kitchen dulu, I ingat and really they spend like over berapa ratus ribu, I ingat lagi, and collapse everything because they give to the wrong people yang buka all the restaurant, the budget, and in the end it's crazy. I remember when I went to tak salah Wellington for Wellington Food Festival, I went to New Zealand. Satu jalan tu ada 4-5 restoran owned by Datuk. Datuk tu sempat lagi telefon nak jual ke I sebab dia tahu I datang situ for the food festival. I keluar TV nak suruh jual. And then I say, wow, how come 4 Datuk boleh monopolize all these restaurants semua kan? Through Malaysian Kitchen they got the budget. Okay. Chef Wan, kita melihat Chef Wan ni salah satu sebab Chef Wan go so far is disebabkan kebolehan Chef Wan bercakap bahasa Inggeris. You go all over the world juga antara. I speak the French. And also French. Yeah. Oui. Bonjour. Juga kita melihat ramai kan talent kita kat Malaysia ni, they can go far, ramai pergi jauh sebenarnya, tapi tak mempunyai kebolehan untuk bercakap bahasa lain. Adakah itu menjadi satu masalah untuk kita juga? Not really, because hari ni English, is orang kata spoken in every corner of the world. I don't think language barrier. I think to be berjaya, you need to have a personality where you are very driven, motivated and driven. Sikap. I always tell budak-budak, in many of my motivasi talk, a lot of my success daripada kecil sampai dah ketua is all about making it happen. Making it happen. Kau kena belajar bahasa tu, belajarlah. Ya, macam Butik katalah. Whatever the mind can conceive and believe, the mind can achieve. But you need to have that kind of attitude to say, yes, I can do it. And yes, I can do it. Macam mana? By sitting down and planning your work, your life, your job, your career, everything day to day. Because there's only 24 hours in the day, but you can't get up at 10 o'clock or 11 or 12 nanti matahari suruh ke belakang ni baru nak bangun, and then after that pukul 5 dah tidur balik, and all that, and then expect to finish your job. A lot of successful people, work so much, to put their time, get up pagi, and then their mind dah going kan. So that's why you want to be successful, you tengoklah. You akan nampak orang yang malas, ada orang yang suka tidur berlebihan, tak ada buat apa. Bagi orang yang rajin akan go out to do and to achieve it in whatever to obstacle. And masa itulah Allah duga bisnes kita macam ni jatuhnya, but never mind. Because it's a learning lesson kan. Just because you fail sekali does not mean you're going to fail so many times kan. No, because that's a learning lesson. So that's why I want cakap, the first thing kita nak maju ialah kita kena buka diri kita, sikap, attitude number 1. Any work is attitude. Then caring for yourself. Jaga kebersihan diri you, spiritually, hati kena bersih, kena good, and then kemahuan untuk mahu belajar. And then once you have knowledge, you empower yourself to move, and then to be able to learn, and then you have to be humble. Kena really go down, tak boleh sombong bongkak walaupun duit banyak ke, walaupun bisnes maju. Just go down. Just go down. So that you learn. Tu yang Allah nanti buka pintu, bagi you belajar, bagi, and then duit you ada rezeki, you sedekah, tolong orang, tolong. And then in the end, you begin to learn, wow, this is life. Why you are successful? Betul. Why Allah bagi itu kan? So you tak pernah takut, dengan orang pun tak takut. You nak sapak Perdana Menteri, ex-Perdana Menteri pun you pernah cakap saja kan? Lantak lah kan. Because kalau tak betul, tak betul lah. So for me, it's very simple. Takkan hitam jadi putih, putih jadi hitam kan? Kita hidup kena jujur. Betul. Because that's why now you see our world is crumbling. About politik, about apa kan, semua kan. You tengok badan-badan kerajaan yang corrupted and all that kan. It destroy the spirit of people who are really honest, who wants to work hard, who wants to produce, who wants to channel our energy. Kita nak bagi, nak turunkan ilmu kita kepada orang-orang muda supaya orang lain ada. And tapi you know what, we can't, we do all that, we work hard, tapi what we have on this side and under all this bad energy, we are doing all this terrible thing, and then you see the world crumbling. Today is between good energy and bad energy. I see that.
It's sad. So kita nak anak-anak muda bangun. To realize tak apalah, despite what happened ni, kita tak jadi macam mereka. I always believe apa yang Allah nak tunjuk sekarang ni is an example to us. It's an example to us to wake up, okay? Sebenarnya paling penting kan attitude kita kan dalam apa yang kita lakukan. Mampulah kau nak korupsi juga, kau nak ni kapal lantak kau orang kan. Tapi kita jangan jadi macam dia orang. Semangat kita menyaga, maju. Duit yang jujur yang kita kena cari. Datuk, kita ada 15 saat je. Saya ada satu soalan yang agak peribadi juga. Sekarang ni kan dah macam-macam menu di tepi jalan kita boleh nampak. Bamboloni lah, poket Doraemon lah, tahu bergedil cheese lah, apa semua. Mana yang menjadi pilihan Datuk yang boleh diterima? 5 saat. For me is every taste flavor lah. Flavor orang kan. Pada one semua pun I telan juga makan. Tapi dalam banyak-banyak tu yang I suka kadang-kadang tu lah. Apa tadi apa yang cakap tahu? Tahu bergedil. Tahu bergedil tu. Sedap. I suka tahu. Tu boleh diterima dengan yang sambal. Sambal because it's also healthy, So I love that because my daughter pun jual tahu juga. Itu dia. Sebab rupa dia macam tahu lah. Terima kasih banyak-banyak Chef Wan. Ya Allah, cerita tak habis ni. Kalau boleh sambung 1 jam pun tak apa kan. Sangat memberi inspirasi kepada kita. Kaji sama baju macam raya. Terima kasih. Setiap Jumaat macam raya. Okey, itu tadi perkongsian yang sangat menarik Datuk Chef Wan sendiri. Semoga memberikan inspirasi untuk kita jangan berhenti untuk berusaha. Betul. Kemudian sikap tu sendiri jugalah antara yang boleh kita kongsikan. Yang paling penting macam Datuk Chef Wan cakap tadi, sifat malas tu perlu ditolak ke tepi kalau kita nak berjaya. Sebab tak ada kejayaan datang dengan mudahnya. Jadi terima kasih sekali lagi Chef Wan. Terima kasih semua kepada yang menonton. Kita jumpa lagi di MSI pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمرون 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 سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف